السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا ويفقه قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan berbanyak-banyak rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi peluang untuk sama-sama kita berkumpul dalam tuntutan sebagai seorang mukallaf, iaitu menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, talabal ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan satu kefarduan atas siapa? Ala kulli muslim, atas semua orang muslim. Maknanya menuntut ilmu yang mana? Ilmu yang dipanggil fardu ain. Wajib atas semua kepala. Berapa kepala dalam masjid ni? Semua kepala yang ada dalam masjid ni, kecuali yang tu, yang sebelah haji tu, anak dia tu. Tu belum lagi fardu ain atas dia. Sebab apa? Belum baligh lagi. Adapun kita ni dipanggil mukallaf, wajib belajar. Apa yang wajib belajar tu? Yang dipanggil fardu ain. Jadi minggu lepas tak ada pengajian ni. Jadinya minggu ni kita sambung balik pengajian kita dengan menggunakan kitab Idaman Penuntut pada Menghuraikan yang Kusut, karangan ataupun tulisan Syekh Haji Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala. Kat mana hari tu? Dalam bab sunat lagi, betul? Dalam sunat apa? Sunat wuduk. Mana kita berhenti hari tu? Kalau jawi apa? Huruf apa? Kalau jawi huruf berkenaan apa? Sunat apa? Yalah, dia punya tu sunat wuduk dia apa? Situ. Ya. Rasa macam dah baca dah. Menyedut air ke hidung. Bukan ni ke? Kalau saya tanda mana? Imam? Muka surat 10. Saya jawi. Kalau jawi muka surat 23. Bukan sini ke? Kalau saya tanda ni dekat diulang-ulang 3 kali. Situ kan? Berturut-turut. Yang ini mualah. Okey. Situlah. Ada yang salah tu. Jadi ada khilaf rupanya. Khilaf ulama' Masjid Mubarak. Ikut mana tanda. Yang ni tanda sini, yang ni tanda situ. Ni ada ponteng ni. Dia skip kelas ni. Tak adalah. Tak apa. Kalau kita ponteng tu dengan ada sebab. Bukan yang ponteng sebab malas. Ponteng ada sebab, lepas tu tanya kawan-kawan yang dah pergi tu. Ataupun kalau ada persoalan, terus tanya nanti. Jadi, berkenaan sunat uduk lagi. Sunat ni, setelah mana kita cerita berkenaan apa? Fardu uduk, kita cerita bab sunat. Sunat ni apa kita nak faham, Imam? Imam, sunat ni kalau kita nak faham, mudah cerita aksesori lah. Aksesori ni kadang-kadang seseorang tu anggap aksesori tu wajib, kena ada. Kadang-kadang ada jenis orang dia anggap benda tu tak ada pun tak ada masalah. Betul? Betul tak? Ada orang lelaki kalau dia beli kereta,
Dia tak pasang skirt. Bukan skirt orang perempuan tu. Skirting tau. Skirting ke skirt? Body kit. Kalau tak ada body kit, dia tak tenang hati. Ada orang dia tak kisah. Beli kereta tak ada body kit, beres je, boleh jalan. Ada orang anggap benda tu kena ada. Begitu juga dalam bab ibadat. Dalam masalah ibadat. Ada orang dia anggap sunat ni, tak apa, sunat. Sunat, tak buat pun tak ada masalah. Sebab apa? Dah buat yang wajib. Ada orang lepas benda wajib, dia rasa kena ada sunat. Dia rasa tak tenang. Macam tadilah orang lelaki kan, kalau tak tukar rim kereta, rasa tengok lalu kedai kereta tu gini, kaki tu geletak, kaki kedak. Kalau ada pitih kat ATM tu, pitih duit lah kat ATM, nak keluar terus, nak beli apa, sport rim baru. Begitulah kita ni, lebih-lebih lagi berkenaan ibadat. Kita kena faham gitulah jalan dia, kena faham macam tu. Kena apa? Kena rasa loba. Rasa apa, Haji Musa? Loba, tamak. Tamak ke tomak? Tomak, to mim ain, tomak dalam bahasa Arab. Tomak, tamak orang pelat. Tamaknya dia pelat awak. Tomak. Kalau dalam bab ibadat lebih-lebih lagi lah. Kalau bab dunia kita boleh kejar macam tu, kalau bab akhirat hak kekal ni lagi patutnya kita tamak. Tomak. Tu orang tua kata, suka Imam. Tu orang tua kata, tanam lalang padi tak tumbuh. Tanam padi lalang tumbuh. Faham tak Imam? Apa maknanya? Ya. Kalau kita nak relatekan dengan dunia akhirat ni, maknanya beginilah tuan-tuan, perempuan, kita kejar dunia, akhirat tak ikut. Tapi kalau orang kejar akhirat, dunia ikut. Itulah orang tua-tua kata, tanam padi lalang tumbuh, tanam lalang padi tak tumbuh. Tu comel pala sapah orang tua-tua dulu. Dia mikir, maknanya ada ilmu daripada apa? Pengalaman kehidupan dia. Tu dia tubik benda tu. Jadi kita gitulah. Sunat-sunat ni jangan pandang benda tu sunat je. Ada juga orang yang anggap sunat lebih besar daripada fardu. Masalah juga. Sehingga kan contoh masalah orang kita lah, sembahyang subuh pagi Jumaat. Sembahyang subuh pagi Jumaat baca apa? Surah Sajdah. Kalau tok imam tak baca surah Sajdah, jemaah kata apa? Tok imam komang. Tahu komang? Tak tahu, orang kampung kita panggil komang. Tahu komang? Dia komang lekeh ni imam lekeh ingat dah baca sujud sajdah. Dia anggap benda tu macam wajib. Sehingga ada setengah tempat tu subuh Jumaat tu, pagi Jumaat tu dipanggil apa? Solat sejadah. Dia tak panggil solat subuh, solat sejadah. Makna kata wajib, padahal sunnah. Tapi dia anggap, dia set dalam otak dia benda ni wajib, kena buat. Tak buat, masalah besar. Padahal tak baca pun tak ada masalah. Kira juga sah subuh tu. Dia panggil apa? Masa kita sujud tu dipanggil sujud apa? Sujud tilawah. Ada tu sembang imam itu kan. Sujud tilawah. Orang kita panggil sujud sajdah. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Lagi sujud apa? Sujud sahwi. Dan sujud apa lagi? Sujud syukur. Lagi sujud apa lagi? Sujud syukur, sujud sahwi, sujud sejadah. Sujud apa lagi? Sujud tilawah. Sujud sejadah tu sujud tilawah. Cuma kita biasa sujud tilawah pagi Jumaat. Sedangkan kalau kita sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang sunat, jumpa ayat yang ada apa? Dipanggil tepi tu, ada simbol sajdah. Sunat kita turun sujud tilawah. Kita kena biasakan macam tu lah. Jangan benda yang sunat tu kita anggap macam wajib, akhirnya kita pengkhususan kita tu menganggap benda tu wajib. Itu masalah besar. Sedangkan Nabi tak anggap benda tu wajib, benda tu sunat. Gitu. Faham? Sunat dan wajib mana besar? Lebih dia. Sunat dengan wajib. Mana lebih? Mestilah wajib. Kemudian daripada wajib tu lah, orang yang faham tadi aksesori tu, ada orang anggap aksesori wajib kena ada. Ada orang
biar tak ada pun tak apa. Tapi kita dalam bab ibadat, aksesori yang dipanggil sunat ni kena berasa wajib ada. Itu dalam satu hadis kudusi, riwayat Imam Bukhari, Allah Ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun. Tak ada satu jalan lain. Bagi siapa? Orang yang nak mendekati aku. Tak ada jalan lain kecuali apa? Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli ada. Kecuali dia menunaikan segala kefarduan yang aku beri pada dia. Apa dia? Segala benda yang wajib lah. Segala benda yang wajib dia tunaikan, dia buat. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Bila selesai dia buat benda wajib, okey, jalan macam biasa, kemudian disusuli dengan apa? Tambah body kit. Maka Allah Ta'ala kata apa? Sehingga aku rasa cinta pada dia. Suka sangat Allah Ta'ala bila kita selesai buat segala kewajipan, disusuli dengan benda yang sunat. Allah Ta'ala cinta. Cinta Allah tu, Allah Ta'ala kata apa? Fa iza ahbabtuhu, apabila aku cinta akan dia. Siapa? Hamba ni yang buat benda, segala benda wajib, kemudian disusuli dengan perkara yang sunat. Kuntu sam'uhu, pendengarannya adalah pendengaran aku. Maknanya katanya apa Haji Musa? Maknanya pendengaran kita ni Allah Ta'ala jaga. Bukan telinga kita ni telinga Allah. Jangan faham ikut tu, bahaya. Pendengaran kita ni pendengaran Allah. Maknanya Allah Ta'ala jaga. Penglihatan kita, lihat kita ni Allah Ta'ala jaga. Segala sentuhan kita dengan tangan, Allah Ta'ala jaga. Perjalanan kita dengan menggunakan kaki, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga. Dengan syarat dia apa dia, Imam? Dengan syarat kita buat semua benda yang wajib, Azmi, kemudian disusuri dengan perkara sunat. Azmi hari ni, malam ni dia bawa perwatakan yang handsome daripada yang biasa, kan? Tak apa, mainlah duduk, tak ada masalah. Duduk apa ni dalam majlis ilmu ni tak syarat kena pakai jubah, kan? Sunat je. Sunnah, kan? Jadi kita sambung balik berkenaan dengan sunat-sunat wuduk. Kita sebut tadi tu supaya kita faham, jelas kefahaman kita berkenaan dengan sunat dan fardu ataupun yang wajib, kan? Jadi kita jangan pandang enteng lah, pandang rendah. Mentang-mentang sunat, kita nak tinggal. Kita sebut sunat-sunat uduk ni. Yang kita sebut sunat uduk daripada mana? Daripada yang pertama, apa dia? Sunat uduk berkenaan membaca bismillah. Kemudian membasuh dua tapak tangan, kumur-kumur, menyodok air ke hidung. Semua benda ni yang dipanggil sunat uduk dalam mazhab kita. Dalam mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab lain, benda-benda yang sunat ni, ada benda yang diletakkan di dalam fardu wuduk. Fardu apa? Fardu wuduk. Oleh sebab tu, kalaulah kita, contoh kita dalam satu situasi, kita terpaksa taklid, ikut mazhab lain. Apabila kita tersepit. Contoh apa dia? Contoh baru ni Azmi pergi mana? Pergi buat umrah. Buat tawaf, kan? Buat tawaf. Buat tawaf, kan? Ada orang perempuan tak? Ke dia asing? Awak ni perempuan, awak ni lelaki. Dah. Asing tak? Tak asing. Berlaku tak apa? Situasi apa? Belanggar. Lepas tu kalaulah yang nakal sikit, belanggar tu bukan Azmi lah, dia sentuh tu batal tak? Batal dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain tak jadi batal. Oleh sebab tu boleh kita taklid. Taklid dia macam mana? Tak nak bagi timbulnya talfiq. Apa dia talfiq? Mencampurkan semua hukum dalam satu masalah. Akhirnya semua tak kena, tak betul. Tak nak berlaku talfiq ni. Kalau dalam masalah wuduk, semua sunat-sunat wuduk kita buat. Kita nak pergi haji nanti, kita nak buat umrah nanti, wuduk kita sempurna. Kena buat secara sempurna. Nak berlanggar siapa pun langgar. Jangan accident sudah. Gitu. Boleh? Nampak? Itu Azmi buat kena. Wuduk itu. Wuduk ialah wuduk. Tapi wuduk tu macam mana? Langgar, lepas tu ambil wuduk balik. Ikut mazhab lain. Tapi wuduk kita macam mana? Wuduk buat semualah. Sunat-sunat wuduk buatlah. Itu dia jalan dia yang selamat. Jadi kita sambung. Apa dia? Berkenaan dengan diulang-ulang 3 kali baca dah, kan? Diulang-ulang 3 kali. Dia panggil taslis. Sunat diulang-ulang 3 kali basuh.
Atau sapu. Basuh berapa kali basuh? Basuh berapa kali? 3. Pada 3 anggota wudu. Sapu ada berapa kali? 1. 1 je. Kepala. Kepala. Jangan kata rambut. Kadang-kadang orang tak ada rambut. Tak nak sapu apa, rambut tak ada. Kita sebut kepala. Itu dalam Quran dia sebut famsahu biruusikum. Dan hendaklah kamu, siapa? Wahai orang yang nak berwuduk tu, sapu kepalamu. Dia tak sebut apa? Rambut. Sebab ada orang tak ada rambut. Ada kepala je licin. Rambut dia licin. Kalaulah cahaya apa? Cahaya lampu mancar di kepala dia bersinar. Pedih mata. Kalaulah orang lelaki ni dia tak ada masalah, rambut dia dah tak ada, tak kira aib. Kan seksi. Tapi orang perempuan ni mahkota, kena jaga. Mana? Aib kalau tak ada. Seksi. Imam kata seksi. Tapi orang isteri suka ke kepala tak ada rambut? Tapi dah hak kita lah. Warna-warna kurang lebih pun dia kena terima sayang. Orang lain kita tak nampak dah. Hak tu dah paling sempurna. Suami kita, bini kita kan. Jadi sapu tiap-tiap anggota wuduk yang dibasuh atau yang disapu, yakni lepas basuh atau sapu yang wajib tambah 2 kali lagi jadi 3 kali. Ada 3. Satu tu dipanggil basuhan ataupun sapuan, dipanggil sapuan basuhan wajib. Adapun kali kedua dan ketiga itu dinamakan sapuan sunat. Ada beza tak? Sapuan wajib dengan sapuan sunat tu? Ada beza tak dari sudut hukum? Ada. Cuba fikir. Apa beza dia? Sapuan wajib ni kalau air dia, lebihan air daripada sapuan wajib tu ataupun basuhan wajib tu, air lebihan tu dipanggil air apa? Air mustakmal. Ingat tu? Tu kata pekah ni dia banyak lorong. Nampak macam sama lorong, tapi ini lorong lain. Ni lorong lain. Nampak? Ada pun sapuan kedua, ketiga dipanggil sapuan sunat. Air lebihan tu yang jatuh daripada anggota wuduk, air tu dipanggil air apa? Yes, air mutlak. Makna kata boleh guna lagi tak? Boleh. Dah tu air mustakmal boleh guna tak? Air mustakmal maknanya apa? Bagus. Siapa jawab tadi? Haji, Imam. Bilal. Pak Imam, suci pada dirinya, betul? Pada zatnya suci. Tahirun. Dia punya zat dia suci. Makna kata boleh guna lah. Tetapi ghair mutahhirun. Tetapi tak boleh menyucikan. Menyucikan apa? Menyucikan maknanya tak boleh nyuci hadas. Hadis hadas menyucikan hadas. Yang kedua, tidak boleh mengangkat tidak boleh menyucikan najis. Yang kedua, tidak boleh mengangkat hadas. Ada pun benda lain bolehlah kita nak guna. Nak buat air Milo, nak buat air kopi, nak buat tom yam, nak buat sop tulang, boleh. Air apa? Air mustakmal. Tapi hukumnya ada. Hukumnya apa? Makruh. Sebab apa? Geli dari sudut apa? Adat. Adat orang kita ni, orang ramai, benda yang dipanggil kita telah guna, nampak jijik. Jadi makruh hukum dia. Tapi nak guna boleh lah. Mana? Situ mana tadi? Dan memadai berulang itu pada air yang lalu atau air yang mengalir dengan 3 kali lalu. 3 kali lalu. Air mengalir ni macam mana? Air sungai, kan? Ataupun air apa, kita buka pilih air itu lalu. 3 kali lalu, 3 kali mengalir air itu dikira apa? Dikira dapat sunat. Dan pada air yang tenang. Air tenang ni air macam mana? Contoh, air telaga, macam mana nak selamkan tangan? Jauh, kecuali tangan panjang. Boleh ya? Apa dia? Telaga, apa? Kolah. Kan kolah kita masukkan. Masuk, angkat. Bukan angkat, tak payah. Masuk, celup, gerakkan 3 kali. 1, 2, 3, habis. Macam tu je. Celup je.
junamkan kan, masukkan, selamkan air ke dalam kolah. Jangan pergi nanti jatuh masuk dalam tu, orang tak ada tahu, mati dalam tu. Saja je nak ambil uduk, selam tangan dalam telaga, dalam kolah. Selam, kemudian gerakkan 3 kali. Tu disebut tadi tu. Mana tadi dia kata? Dan air tenang digerakkan 3 kali gerak. 3 kali gerak saja. Seperti apa? Kolah. Ataupun bekas air yang banyak. Air yang banyak ni maknanya apa? Bekas air yang banyak ialah air yang 2 kolah lebih. 2 kolah ke atas. Itu makna air banyak. Kalau air sikit maknanya air kurang 2 kolah. Jadi lagi makruh diperbuat lebih daripada 3 kali. 4 kali, 5 kali makruh. Makruh sebab apa? Yes, membazir. Atau kurang daripadanya apa? 3 kali pun makruh. Makruh kata kurang tu bila bila tu? Kecuali kerana ni makruh tu bila mana ada masa, waktu tu masih banyak lagi. Adapun waktu sudah suntuk, sempit, dia ada pengecualian. Kecualian apa? Kiranya diulang 3 kali nescaya waktu habis. Kalau dia ambil uduk tu, buat semua sunat, contohlah waktu tinggal beberapa minit. Kalau dia buat 3 kali, basuh 3 kali, maka semayang dia, sebahagian semayang dia di luar waktu. Maka masa tu yang sunat jadi gugur, tak jadi sunat. Bahkan boleh jadi makruh. Itu bila masa suntuk. Adapun kalau sekiranya masa ada, hukumnya sunat. Nampak tak? Kena beza tau. Ya. Basuh yang pertama wajib. Basuhan yang wajib tu dah rata belum? Betul lah maknanya tak rata. Selagi tak rata imam, selagi tak rata, itu basuhan pertama ke kedua? Yang basuhan yang kedua. Yes, basuhan yang pertama. Selagi mana belum rata. Contoh, basuhan pertama itu air belum rata, belum kena semua pada kawasan muka, dipanggil basuhan wajib. Kali yang kedua, kita basuh lagi pada tempat yang belum kena air, itu pun basuhan wajib, dikira sebagai basuhan yang pertama. Kali ketiga pun sama, barulah air rata sampai semua kawasan muka, itu dipanggil basuhan yang pertama. Adapun selepas tu, lepas mana air dah rata, kena semua tempat kawasan muka, maka yang basuhan yang keempat, itulah dipanggil basuhan yang kedua. Bila masa suntuk, maka basuhan yang keempat itu, basuhan kedua, dipanggil basuhan sunat, tak dikira sunat. Tak dikira sunat, bahkan jadi makruh. Nampak? Itu jelas okey. Lagi? Tanya-tanya. Kita nak masuk bab lain pula ni. Kalau yang pertama tu dah rata, ya. Yang kedua tu dah tak buat pun tak apa, pasal dah suntuk waktu. Jangan kata tak buat tak apa. Dengan syarat masa dah suntuk. Jadinya tak payah buat, bukan tak buat tak apa, jangan buat. Kalau buat jadi makruh. Tapi kalau ada masa, buat. Sebab apa? Rugi. Rugi-rugi ni sensitif. Bagi siapa? Bagi imam niaga kan? Niaga kan? Kalau orang kata rugilah perniagaan awak ni imam, berasa mana? Terasa sensitif. Orang buat amal ibadat, kalau kata rugi, rugi kamu dah buat sunat. Dia berasa hati, kesal hati kan? Sebab apa? Kata rugi. Tapi kita ada bahasa gitu tak, Haji Musa? Mu tak buat sunat ni. Tak ada apa, sunat je. Gitu. Tu nak Allah Ta'ala kata, kita ni dengan Allah Ta'ala, kita buat satu apa? Transaksi. Apa dia? Perniagaan. Yang mana perniagaan yang Allah Ta'ala kata, tijaratan lan tabur.
Perniagaan yang tak akan sesekali rugi. Tu. Jadi jangan kata sunat tak buat. Ada masa buat. Rugi. Rugi, biar kita dengar rugi tu, tak boleh, kena buat. Sebab apa? Masa ada lagi. Kecuali masa tak ada, suntuk sangat, maka masa tu yang sunat dianggap tidak sunat. Jadi makruh. Kan? Tu banyak keadaan tu, situasi. Banyak situasi, banyak keadaan. Tu fiqh ni, fiqh yang kita belajar ni, sifat dia apa? Murunah. Apa murunah? Fleksibel. Fleksibel, orang kampung kata fleksibel. Orang bandar kata apa? Anjal. Kan? Anjal. Cuba bayangkan syariat yang kita belajar ni, yang kita gunakan ni, dia bersifat apa? Tetap. Apa dia panggil rigid Tetap. Mana? Susah lah. Sebab apa? Situasi keadaan kita sama ke semua? Tak sama. Jadi hukum hakam ni kena meraihkan apa? Situasi. Allah tengok comel tak syariat kita? Comel tak? Comel lah. Waktu kita belajar tu, indahnya hidup bersyariat, tajuk tu comel tajuk tu. Kalau orang faham syariat tu bagaimana selok belok dia, lorong dia. Waktu kita nak belajar tu, fiqh ni. Sebab apa? Fiqh ni ilmunya hidup, semua hidup, sentiasa hidup. Kerana 24 jam kita perlukan fiqh. 24 jam keadaan situasi kita tak sama. Mak cik, mak long tak sama dengan mak ngah. Mak ngah tak sama dengan mak su. Walaupun depan dia mak. Nampak? Faham tak? Okay. Kecuali habis. Ketika itu tidaklah dituntut. Maknanya tidak lagi dihukum sunat diulang 3 kali. Habis. Seterusnya sunat uduk, iaitu dipanggil apa? Berturut-turut. Makna kata turut-turut ni apa? Dipanggil mualah. Kalau kita dengar mualah maknanya berturut-turut. Beza dengan tartib. Jangan tukar jangan tukar takkid. Tertib apa tertib? Tertib ni ikut turn. Yang nombor 1, yang nombor 2. Jangan kita borong semua, rombak semua kan. Ikut turn, ikut satu, ikut step by step. Itu tertib. Tertib fardu ke sunat? Fardu, rukun wuduk. Hak ni mualah ni sunat dalam mazhab kita. Dalam mazhab lain, contoh mazhab Maliki, wajib. Bahkan dalam mazhab kita dipanggil mazhabil qadim, qaulil qadim, pandangan lama, fatwa lama Imam Syafi'i. Di mana? Di Iraq. Kan fatwa Imam Syafi'i ada 2, yang lama dan yang baru. Yang lama di mana? Di Iraq. Yang baru di Mesir. Yang kita guna sekarang ni, yang kata mualah ni sunat, kita guna pandangan fatwa Imam Syafi'i yang baru, dia panggil qaulul jadid ataupun mazhabul jadid. Di mana? Di Mesir. Iaitu mualah sunat. Tengok. Tu ada setengah dulu kita belajar, mualah ni seakan-akan apa? Wajib. Ingat kan? Kalau kita basuh muka kering, lepas tu kita tak sudahi dengan apa? Basuh kaki. Kan akhirnya tertib uduk ni basuh kaki. Kita pun tak buat. Basuh apa? Lepas basuh muka, basuh tangan. Kita buat sejam selepas tu. Akhirnya kita pernah dengar dulu masa kita belajar, tak sah wuduk. Betul? Sah wuduk. Yang kata tak sah tu, ada orang gunakan pandangan mazhab lama Imam Syafi'i, fatwa lama Imam Syafi'i di Iraq, yang mengatakan mualah ni wajib, rukun wuduk. Kan? Jadi kita buatlah. Jangan main-main lah buat. Tapi kita biasa kita buat macam tu lah. Tak ada orang sengaja ambil uduk, basuh muka sini, lepas tu sambung kat parit Jawa, basuh tangan hingga ke siku. Kan? Tapi kalau dia nak main-main buat macam tu, boleh tak? Memang dia nak buat macam tu sengaja, bukan main-main. Sebab ibadat ni bukan tempat main-main. Dia nak buat macam tu. Sah tak uduk dia? Sah bersyarat. Sah bersyarat. Syarat dia apa aja? Jangan berlakunya di sana perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Dah sampai lagi balik Jawa, kentut. Dah boleh sambung lah. Ulang balik daripada niat. Sebab apa? Berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Tapi sekiranya tak ada perkara yang membatalkan wuduk, sambung teruslah. Situ. Itulah makna mualah, berturut-turut. Iaitu setelah selesai membuat satu perkara, yang ini satu rukun, terus buat perkara yang berikutnya, iaitu rukun yang seterusnya. Itu makna mualah.
Dengan macam mana tu? Dia nak taswir, nak bagi gambaran. Apa mualah tu? Dengan tiada berselang masa yang lama. Umpama telah selesai membasuh muka, tidak lama sekira-kira belum kering air basuh muka itu, terus membasuh tangan. Tu gambaran makna kata mualah. Demikian apa? Demikianlah kita nak kiaskan sama juga masalah seterusnya pada anggota yang lain selain daripada muka. Basuh dua tangan pun sunat mualah. Jangan disenggangkan masa selepas basuh tangan tu. Lepas basuh tangan apa? Lepas basuh tangan, basuh apa? Sapu kepala, bukan basuh. Jangan sampai kering tangan, air pada tangan, maka hilanglah pahala sunat. Dan demikian juga dilakukan antara basuh yang pertama. Tadi antara dua rukun, pun sunat apa? Sunat mualah, Imam. Sunat mualah. Begitu juga dalam masalah apa? Basuhan pertama kita sebut tadi, kita bincang. Basuhan pertama, antara basuhan pertama dan basuhan yang kedua dipanggil pada basuhan sunat. Begitu juga dengan basuhan yang ketiga dipanggil basuhan yang sunat. Sunat kena ada mualah. Habis itu, maka difaham daripada hukum mualah ini, yang ini berturut-turut itu, maka hukumnya apa? Hukumnya sunat. Maka ni dia nak tafriq ni. Dia nak tunjuk satu lorong. Lorong. Maka jika seseorang tidak mengerjakan dengan berturut-turut, apa dia? Mualah ni. Maknanya dia tak buat berturut-turut ni. Kita sebut masalah tadi tu lah. Basuh kat Masjid Mubarak, kemudian sambung di Parit Jawa. Seperti ia membasuh muka, kemudian berhenti beberapa lama baru membasuh. Basuh apa? Tangan. Dan seterusnya selain daripada tangan, pada anggota yang lain dengan niat sambung. Hukumnya sah wuduknya. Tengok. Syarat dia selain daripada apa? Tak berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Syarat dia yang kedua, niat kena sambung. Kalaulah niat dia tak ada niat nak sambung, mana basuh muka, lepas tu tak ada niat nak sambung. Sambung basuh apa? Basuh dua tangan. Maka masa dia nak basuh tangan tu boleh sambung ke? Tak boleh. Kena ulang balik. Nampak? Syarat dia ada dua. Yang pertama tadi, tak berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Yang kedua, ada niat nak sambung basuh anggota seterusnya. Maka hukumnya hukum apa? Hukum sah wuduk itu. Sah wuduknya. Hukum wuduknya sah. Selagi bila tu? Selagi ia belum melakukan perkara yang membatalkan wuduk dalam masa berhenti itu. Tengok. Berapa syarat? Dua syarat. Kalau sekiranya seseorang itu tak nak melakukan sunat yang dipanggil mualah. Lagi-lagi berkenaan mualah ni panjang. Sebab apa panjang? Sebab ada di sana masalah. Hukum berturut-turut itu, yakni mualah itu sunat. Sunat itu pada siapa? Ialah pada orang yang tiada berpenyakit beser. Penyakit apa? Beser. Apa dia penyakit beser? Beser ni buasir lah. Ba waw alif sin ya ra buasir. Ni beser. Beser ni apa? Kencing tak betul. Kencing tak betul. Ramai yang kencing tak betul. Terutamanya budak-budak kencing tak betul. Tak lawas. Kencing tak lawas. Ada satu lagi, angin tak lawas. Kentut sokmo. Ada. Lepas kentut. Tu. Orang penyakit kencing tak lawas, orang yang berpenyakit kentut tak lawas. Ada tak? Ada, mana kata boleh tak ada bagi kita. Ni mana ada, mana tahu ada di kalangan kita ada. Dia kata tak ada. Aku tu. Dia dengar je aku tu. Hukum dia, hukum mualah ni bagi siapa?
Yang kata sunat mualah ni bagi orang tak ada penyakit. Penyakit apa? Kencing tak lawas, kentut tak lawas. Kan? Jadi mana kata kalau orang kencing tak lawas, kentut tak lawas ni, mualah ni sunat ke wajib? Wajib. Oh, nampak tu? Wajib. Atau tu dua orang tu tak lawas mana tu? Angin dia tak lawas dengan kencing dia tak lawas. Atau ni khusus bagi siapa? Orang perempuan. Orang perempuan yang sentiasa keluar darah penyakit. Darah penyakit apa tu Penyakit yang lain daripada haid. Darah lain daripada darah haid. Orang perempuan darah apa? Tak nak tanya orang perempuan, nak tanya orang lelaki. Siapa Nenek imam kena sokmo depan ni nak tanya siapa? Siapa nak jawab selain daripada darah haid? Darah penyakit tu dia panggil darah apa? Wiladah, faham beranak tu Wiladah. Darah apa? Yes, istihadah. Sebut betul-betul. Istihadah, bukan dah. Istihadah. Dhad. Istihadah. Ha berdas, bukan ha bulat, ha simpul. Istihadah. Istihadah ni keluar pada tempoh apa? Tempoh luar daripada keluarnya darah haid. Itulah dipanggil darah penyakit. Dipanggil darah istihadah. Jadi nak tahu darah istihadah ni macam mana? Tanya juga orang lelaki, tak nak tanya orang perempuan. Macam mana? Tak apa, tak usah. Malulah Ustaz. Kita belajar Fiqah ni tuan-tuan perempuan. Dia tak macam belajar benda lain. Contoh tasawuf, dengar je kan. Ataupun akidah pun kena selalu banyak tanya. Kita belajar berkenaan akidah. Sebab itulah teknik orang dulu belajar. Apa dia? Soal jawab. Tu utama teknik dia. Soal jawab. Supaya apa? Dia kemas. Sebab apa? Ada di kalangan kita boleh jadi ilmu tu tak kemas bila dia keluar daripada masjid. Orang tadi muda Ustaz cakap, satu je faham. Keluar keluar daripada pintu dah faham terus. Lupa. Sebab apa? Tak ada pen, tak ada kitab. Bukan marah siapa-siapa Khabar. Contoh. Cara belajar. Jadi kalau kita tak bawa pen, tak bawa pensil, teknik dia nak ingat, tanya soal dan jawab. Tu pertama. Cara siapa ni? Imam Syafi'i. Kedua, cara Imam Syafi'i dia belajar fiqh macam mana? Berjidal. Berdebat. Tapi debat bukan sampai bertumbuk Sampai sakit kepala, keluar masa muka. Lepas tu nanti minum air kat belakang tu tak mau minum tepi sama-sama. Dah. Tu jidal tak baik, mazmumah. Ni jidal yang baik. Masa ni kita balah berdebat, nanti boleh ada kita peluk, cium. Bukan cium pipi ni, belaga pipi kan. Tadi saya pergi satu masjid, Allah, malu segan dengan dia punya jemaah. Baik ihtiramnya dia pada ustaz yang datang, first time datang. Nak sebut juga benda baik ni, masjid kat Bakri sana. Bagus. First time saya pergi. Lepas daripada saya ngajar tu, pak cik yang tua ke, yang setengah tua ke, yang dah tua bongkok 3 pun ada. Orang muda, orang kecil, budak kecil datang mari ke kita, terima kasih ustaz. Cium tangan, lepas tu dia peluk kita. Allahu akbar. Orang Terengganu kata ugah. Kita berasa macam bukan bangga, ugah ni berasa macam segan dia buat gitu. Tapi baguslah dia ihtiram pada guru. Tu datang berkat tu. Ni kita belajar tak ingat-ingat. Lepas tu tak amal. Tu sebab tak ada apa? Tak ada berkat. Mari datang majlis ilmu, mari bawa hati kotor. Hati kotor. Tu duduk dalam majlis ilmu ni kena ingat. Semua saya sebut, saya ingat. Duduk dalam majlis ilmu ni bawa hati yang baik. Mana kata hati yang baik macam mana? Dalam hati tu lintas benda-benda baik. Bercakap dalam hati ni pun cakap benda-benda yang baik. Kita bimbang, kita sebut lintas hati benda yang tak baik dalam hati, dalam majlis ilmu Allah Ta'ala makbulkan. Sebab apa? Majlis ilmu ni, majlis ingat Allah Ta'ala ni ialah majlis yang mana berserta di kalangan kita makhluk yang tak nampak. Siapa? Malaikat, jin. Dan dalam satu hadis kata majlis ilmu satu taman daripada taman syurga. Tu ada setengah atau guru ni kalau kata nampak orang jemu sikit dia marah. Mu duduk kalau duduk taman syurga ni, kalau cuba bayang nikmat. Ada orang kalau nikmat dia tidur, dapat nikmat dia tidur bosan. Ada.
Tak ada. Ada orang kalau dia main bola sedap, seronok. Ada. Lionel Messi ke Ronaldo ke main bola ngantuk. Jemu. Ada. Apa? Sedap. Sedap. Tapi kita ni tak sedap sebab apa? Nafsu. Nafsu ni sifat dia apa? Muda. Ibadat yang kita nak buat ni sifatnya apa? Tua. Faham tak? Faham tak? Kalau nafsu apa? Suka main futsal tengah malam. Umur berapa tahun Haji? 60. Tapi main futsal pukul 12 malam, boleh, baik. Dia ambil free kick dia tu kengkeng, tahu kengkeng, kangkang macam Ronaldo. Anak-anak muda kata, "Apa Haji? Wow. Macam Ronaldo." Tengok time masih berbisa. Dia kata gitu. Tapi duduk dalam majlis ilmu, ustaz belum habis lagi. Gelisah kali. Orang tak habis gini, nak buat soal jawab. Nak bangun dah. Kalau guru orang tengok, orang bukan guru tengok pun tak selesa. Apatah lagi guru. Orang yang mengajar. Adab kita mana? Tak ada. Tu kita kata adab ni lebih penting daripada ilmu. Ada ilmu kadang-kadang dia tak lekat. Sebab apa? Adab tak ada. Adab ni lah yang menjaga ilmu. Adab ni lah lebih mahal daripada harta. Harta kita contoh apa dia? Kereta lah paling mahal, antara kita paling mahal Lamborghini contoh masalah. Saya bawa Lamborghini, Imam bawa Lamborghini, Abang Ibnu Zaman ni pun bawa Lamborghini. Pergi mana? Pergi Masjid Mubarak ni. Tiap-tiap hari. Mahal. Tapi kalau kita tengok sama-sama dah bawa Lamborghini, yang mahal tu kita anggap macam kancil lah. Berasa hati orang yang pakai kancil. Apa contoh masalah. Macam kancil lah. Allah semua pakai Lamborghini. Dulu saya ingat saya pergi di Jeddah dulu. Masa peristiwa evakuasi krisis di Mesir. Sampai di Jeddah tu, kita tak pernah tengok nama truk apa? JMC. Tak pernah tengok JMC. Tahu JMC tu kan? Truk JMC yang 4-wheel tu. Dekat sana banyak macam kancil, relax je, macam biasa lah. Dia buat gala, orang kata buat gala. Habis calor sini, calor situ, relax je. Kita gitulah. Harta yang kita kejar ni, bila ramai dah orang guna, dia tak ada nilai. Tapi adab, makin banyak adab, makin bertambah adab, orang akan nampak tinggi apa dia? Peribadi dia. Adab dia bersama guru. Hatta guru dia muda daripada dia, guru dia tua daripada dia, dia ada adab. Sebagaimana Nabi Musa beradab dengan Nabi Khidir. Walaupun Nabi Musa itu rasul, walaupun Nabi Musa itu digelar sebagai antara rasul yang dipanggil ulil azmi. Bila Nabi Musa ketika suatu hari dia berkhutbah, dia berceramah, macam saya ni ceramah lain, mengajar lain. Ini saya selit, ceramah ada, mengajar pun ada. Ada orang dia boleh ceramah, dia tak boleh mengajar. Ada orang dua-dua dia boleh. Ketika Nabi Musa ceramah, tiba-tiba ada seorang bangun. Ada kaum dia yang Bani Israel bangun, "Wahai Musa, siapa lebih alim daripada engkau sekarang?" Nabi Musa kata, "Aku." Tak ada orang lain selain daripada Nabi Musa. Dia kata, Nabi Musa cakap ni bukan atas jalan takabur ataupun jalan bongkak, bukan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak Nabi Musa belajar. Allah Taala tegur, Musa, ni ada seorang lelaki yang lebih alim daripada engkau. Siapa? Khidir. Maka ketika bila mana Allah Taala tegur Musa, lepas tu terus Nabi Musa simpan baju dia berkelana cari Khidir belajar. Walaupun Khidir itu pangkat dia rendah daripada dia. Kita gitu. Belajar kita datang belajar, duduk dalam majlis ilmu dengan hati yang rendah. Tengok resam kolam, benda yang rendah. Duduk di bawah, tapi beri manfaat yang banyak. Kolam, sungai, duduk di bawah. Digali di bawah, tapi manfaatnya banyak. Orang yang di atas ambil manfaat daripada sungai. Makhluk yang duduk dalam sungai pun ambil manfaat dalam sungai. Rendahnya dia bukan rendah di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gitu. Ingat, sifat kibir sombong ni penyakit yang pertama, penyakit hati yang pertama yang membinasakan makhluk yang namanya iblis. Kena ingat tu. Kalau kita ada dalam hati kita kibir, sombong, kita bimbang nanti kita dikumpulkan bersama dengan iblis. Wa na'udzubillah min zalik. Ingat tu. Tengok orang jangan pandang lekeh. Dengan pandangan lekeh. Tengok Tok Imam, mentang-mentang Tok Imam gitu, jangan pandang Tok Imam lekeh. Kita tak tahu apa amalan dia. Tu Imam Ghazali aja, apabila tengok orang muda, kita kena sangka dalam hati kita, akal kita, dia ni kurang dosa. Tengok orang tua, kita muda, dia ni banyak amalan, aku kurang amalan.
Itu semua cara nak jaga hati. Ni bukan cerita bab tasawuf, bab fiqh. Tapi kena sebut juga. Supaya apa? Ilmu yang guru ajar, saya ajar, biar lekat, biar ada manfaat. Saya tak mahu ajar ilmu yang bagi pada tuan-tuan perempuan, akhirnya tuan-tuan perempuan keluar macam tu je, buang macam tu je. Siapa rugi? Saya rugi. Baik, saya tak ngajar. Saya nak ngajar orang yang nak ilmu ni. Biar dia ada benda tu sebagai satu manfaat, guide dia, bimbing dia untuk jalan redha Allah Subhanahu wa taala. Dah jadi bebel pula. Bukan bebel, nasihat. Tak apa, lama sikit dia balas dendam yang minggu lepas tak datang. Jadi balik pada masalah tadi, bagi orang perempuan, orang perempuan dipanggil ada penyakit darah istihadah. Dia keluar, darah istihadah tu luar daripada tempoh keluarnya darah haid. Berapa tempoh paling lama keluar darah haid? Yes, 15 hari. Mana kata hari yang ke-16 kalau keluar darah, jangan dihukumkan darah haid, tetapi darah istihadah. Maka ketika tu wajib apa? Mandi dan sembahyang. Bagi orang perempuan, orang lelaki tak keluar darah. Kalau darah masa bekam banyak mana pun kena sembahyang. Sebab apa? Bukan darah haid. Orang lelaki tak ada darah haid, tak ada pangkal rahim. Kecuali apa? Yes, khunsa. Khunsa nantilah, panjang pula cerita khunsa. Itulah. Jadi dia panggil apa? Pok-pok ni tiga-tiga ni, tiga manusia ni yang ada penyakit dipanggil, disebut sahibud darurah. Sahibu apa? Sahibud darurah. Adapun sahibud darurah, hak kita sebut tadi tu, wajib atasnya melakukan dengan berturut-turut. Kerana apa? Wajib mualah tu bagi orang yang berpenyakit tadi tu yang ada masalah, kerana nak mengurangkan banyaknya hadas yang keluar. Habis. Lagi seterusnya, melebihkan basuh muka daripada had yang wajib yang disebut ghurrah. Basuh muka lebih daripada had kawasan muka, sampai ke mana? Sampai ke halkum kalau sini. Kalau di sini sampai ke anak telinga. Lebih ke anak telinga, sampai ke bapak telinga, bapak dan mak telinga. Dia panggil apa? Ghurrah. Ataupun di sebelah atas, sampai ke atas kawasan anak rambut. Dia panggil apa? Ghurrah. Dan melebihkan basuh tangan dan kaki daripada had yang wajib. Had wajib sampai siku. Kita sunat lebih sampai ke ni. Ni apa dia panggil? Sendi ni, bahu ni. Sunat sampai sini. Biar bercahaya, imam kata. Ya. Sebab apa? Nanti pada hari kiamat kelak, umat Nabi Muhammad SAW akan diseru, kesuruh namamu. Kesuruh namamu orang yang dipanggil ghurrah. Siapa? Orang yang mengambil wuduk melebihkan kawasan had muka. Dan apa? Tahjil, bagi orang yang melebihkan kawasan had di tangan dan kaki. Yang lebih daripada kawasan had yang dipanggil wajib. Disebut apa? Tahjil. Habis. Seterusnya, menghadap kiblat jika boleh. Tengok tempat tempat wuduk kita, masjid ni menghadap kiblat tak? Menghadap. Jangan kata kalau nak buat kat sunat, kita pun rombok. Hancur kan, tukar menghadap kiblat, tak payah, tak perlu. Tu dia kata jika boleh. Kalau tak boleh nak buat mana Seterusnya, kalau tak boleh kita nak buat sunat juga, dapat pahala tak? Tak boleh. Contoh tempat wuduk tu memang tak menghadap kiblat, membelakangi kiblat, ataupun menghadap tempat lain. Nak buat sunat ni. Ni ada orang tanya, dapat tak pahala? Dapat. Niat dia nak buat baik. Tu Nabi kata, faman hamma, barang siapa yang bercita-cita bihasanatin, nak buat satu kebaikan, falam ya'milha, kan, tapi dia tak jadi buat, ataupun dia nak buat tak boleh nak buat. Allah Ta'ala kata apa? Dalam ni hadis kudusi, kutibat lahu hasanatan kamilatan. Allah Ta'ala beri satu pahala yang apa? Kamilatan, sempurna. Makna pahala sempurna ni apa? 100%. Ada pahala Allah Ta'ala bagi 10%.
ada 50%, ada 30%, ada 70% dan ada 100%. Mengikut keadaan apa? Hati orang yang buat satu kebajikan. Kalau ikhlas dia tinggi, maka penuhlah markah dia dapat. Tapi ni Allah Taala janji dah dapat markah penuh. Sebab apa? Tak boleh nak buat. Jadi jangan rasa dah tak boleh buat, sedih. Jangan sedih. Allah Taala bagi juga pahala. Jadi lagi dua lagi, sikit lagi. Membaca apa? Membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ni baca apa? Doa selepas berwuduk. Dan yang terakhir, menutup aurat pun dikira sebagai sunat-sunat wuduk. Menutup aurat macam mana tu? Jika berwuduk itu dalam bilik air. Mana kata apa? Kalau jika wuduk itu dalam bilik air, sunat. Kalau selain daripada bilik air, tak tutup aurat, hukumnya apa? Makruh. Kita apa ni, berwuduk, orang nampak aurat kita, hukumnya apa? Haram lah, makruh, haram. Tapi wuduknya sah tak? Wuduknya sah. Wuduknya sah. Berwuduk dalam keadaan bogel, kan? Sah tak? Ada orang tanya, sah. Dah kalau semayang Ustaz? Semayang lain. Semayang, rukun semayang, menutup aurat. Ada pun wuduk, ada rukun wuduk menutup aurat? Tak ada. Jangan kata wuduk tak tutup aurat bukan rukun. Dia pun wuduk telanjang bogel. Telanjang bogel. Mubalaghah. Telanjang bogel. Apa masuk. Allahu akbar. Orang tengok belakang dia. Apa tu? Telanjang bogel, kan? Dia salah dengar. Tu bahaya tu, salah dengar. Ustaz kata boleh. Ustaz kata tu bimbang. Padahal dia salah dengar. Itulah. Dari itu apa? Dari itu yang tadi itulah berkenaan menutup aurat. Kalaulah dia tak menutup aurat, dia dipanggil menyalahi yang utama, iaitu apa? Khilaful aula. Makna kata khilaful aula ni makruh tidak, apa? Sunat pun tidak, wajib pun tidak, haram pun tidak. Khilaful aula. Tak ada nas. Sebab apa? Dia kata sebelum tu, saya tertinggal. Tidak ada, makna kata khilaful aula ni, apa dia? Kita patah balik tadi. Tidak ada nas menyatakan haram berwuduk dengan bertelanjang. Tak ada nas. Tu dia jatuh jadi hukum apa? Khilaful aula, menyalahi yang utama. Yang utama dia apa? Adab. Tu tengok. Adab dia apa? Tutup aurat. Tu ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak kita ngaji Quran? Orang tak ada ni kat rumah, saya seorang. Suami pun tak ada, suami pergi masjid. Saya baca Quran. Jangan cakap bogel, Allahu akbar. Tak, bogel tu melampau sangat, Baca Quran bogel melampau sangat. Maknanya dia tak tutup aurat. Tak tutup aurat apa dia? Dia tak tutup kepala dia. Apa kita nak hukum? Khilaful aula, menyalahi yang utama. Sebab apa? Tak ada adab. Adab dia apa? Tutup aurat, molek. Sebab apa? Kita nak buat benda baik. Menyalahi yang utama jika dilakukan dengan tiada bersebab. Dah kalau ada sebab, khilaful aula tak? Dah jadi khilaful aula kalau ada sebab. Contoh apa kalau ada sebab? Nak apa ni, berwuduk keadaan bogel, ada sebab tak? Ada alasan tak? Cuba fikir. Berwuduk dalam keadaan bogel, telanjang bogel, ada sebab tak? Saya buat ni sebab ada sebab. Mu jangan kata gitu kat aku. Ada sebab, bukan saja-saja. Ada sebab. Fikir balik fikir. Apa? Sebab dia kata jika tiada sebab. Mana kata kalau bersebab tak jadi khilaful aula. Boleh jadi harus hukumnya. Wallahu a'lam. Habis. Nanti minggu depan kita masuk tajuk baru, iaitu mubtilatil wudu, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Setelah mana kita belajar benda-benda yang dipanggil fardu wuduk, sunat wuduk, nanti kita nak tahu pula lah benda-benda yang membatalkan wuduk. Ada soalan? Ya.
Lesen itu adalah kencing tak terkawal. Kencing tak lawas. Tak kawal. Tinggal Hmm. jam nak kencing, 1 jam nak kencing. Hmm. Kontinuen panggil. Hmm. Itu penyakit prostat. Hmm. Kita satu lagi penyakit prostat yang tak boleh kencing. Yang tak boleh kencing. Hmm. Yang utama tadi bukan dia tak, dia kencing kejap lagi kencing. Yalah, dia panggil kencing tak lawas lah, tak tus. Kencing tak tus, kejap-kejap keluar, kejap-kejap keluar, kan? Kejap keluar tu banyak pula. Okey. Satu. Itulah orang yang paksa ambil sembahyang untuk continue atau sambung. Dalam tubuh sama. Dia kena mualah. Dia dah keluar lah. Soalannya, Soalannya ialah dia orang itu paksa ambil wuduk secara mualah. continue. Continuous. Sampai pada dia dah terkencing dalam wuduk. Dia tak boleh lah. Tak boleh apa? Tak boleh bertangguh. Tak boleh bertangguh. Tak faham. Ni soalan ke kenyataan? Cerita tadi tu lah. Ni soalannya? Soalannya Ustaz kata boleh bertangguh sampai jauh. Oh, Sampai orang beres baru faham. boleh. Gini, orang yang penyakit kencing tak lawas, dia tak boleh tangguh. Dia kena apa disebut tadi bahasa kampung, continuous. Orang yang ada penyakit, dia panggil kencing tak lawas, kencing tak tus, besir ni, dia tak boleh tangguh. Kita sebut dah tadi kan? Dia kena segera. Makna segera ni apa? Ada mualah. Dia tak boleh nak buat macam orang sihat. Ambil uduk sini, lepas tu nak sambung dekat Batu Pahat. Jauh lagi. Tak boleh. Mualah ni sunat bagi orang yang tak ada penyakit. Kalau ada orang penyakit seperti apa, kencing tak lawas, kentut tak lawas, orang perempuan keluar darah istihadah, mana kata keluar darah semua, kena semayang. Maka uduk dia tu, dia tak boleh sama macam orang sihat. Kena continuous, kena berturut-turut mualah. Wallahu a'lam. Betul lah. Kita dah terang tadi dah. Kena. Ya. Kena tengok janggut. Dalam masalah janggut kita sebut dah sebelum ni, janggut ni ada dua. Janggut yang dipanggil janggut yang lebat dan janggut yang nipis. Adapun kalau janggut yang lebat, hukum dia sunat kita ratakan sampai ke ni menyelati sampai kena ke kulit dia. Sunat je. Adapun dipanggil rukun tu fardu wuduk, zahir dia saja. Janggut yang mana? Janggut yang tebal. Adapun janggut yang nipis, maka hukumnya wajib air sampai ke kulit. Nak tahu janggut tebal nipis, kita tengok dari arah hadapan. Kita tengok janggut dia tu yang menutup kulit dia. Nampak tak kulit? Kalau nampak, itulah dipanggil janggut yang nipis. Kalau dah nampak, tu janggut yang tebal. Janggut tebal-tebal ni special untuk orang lelaki. Kalau lah berlaku pada orang perempuan janggut tebal, maka hukumnya seperti janggut yang nipis. Kerana apa? Nadir, jarang-jarang. Kaedah sebut an-nadir kal-adami. Benda-benda yang jarang seperti benda tu tak ada, tak berlaku. Sebab apa? Jarang-jarang berlaku orang perempuan berjanggut. Janggut saya tebal ustaz. Hajah tanya, sama macam janggut orang lelaki ke? Tak. Wajib dia sampaikan air ke kulit. Bagus soalan tu. Lagi? Tak ada? Ya, ada. Bukan digalakkan. Wajib. Digalakkan kita boleh faham sunat. Wajib. Dia ada penyakit was-was. Tapi dia bukan ada penyakit. Jadinya dia tak payah buat macam tu lah. Sebab apa? Kita hukum atas jalan yakin. Sebab apa? Memang dia tak keluar darah kencing. Memang dia tak keluar kencing. Tapi datang penyakit apa? Was-was. Was-was ni daripada mana? Syaitan. Was-was ni apa? Khatirah, yang dipanggil lintasan hati. Was-was ni lintasan hati yang jahat. Kalau ilham lain, lintasan hati juga. Tapi lintasan hati itu nak lebih kepada
menuju seseorang tu nak buat baik. Was-was ni dia nampak dia iblis ni, syaitan ni bagus. Bukan bagus ni kena buat lah macam tu perangai dia. Bila orang ni baik, dia dia hias benda yang tak baik jadi baik. Dia anggap buat macam tu baik, padahal tak baik. Dia sudah syarak. Jadinya nak buang penyakit was-was, tanggalkan balutan tu. Tanggalkan balutan tu. Hilanglah penyakit was-was. Jangan ajar ataupun jangan bagi dalam hati kita ada ruang setan, iblis bawa masuk lintasan hati yang namanya was-was. Satu amalan yang bagus, kalau ada penyakit was-was ni, amal sokmo baca surah An-Nas. Satu lagi, baca sokmo ayat Quran ni, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Tu amalah. Doa tu minta. Sebab penyakit tak lawak was-was ni, kita tengok orang kita suka lah, tapi kesian ke dia. Umpama kita lah ada penyakit demam, orang suka kat kita. Sedap ke? Tak sedap. Berasa hati kita tau. Kita demam dia suka kat kita. Jangan suka, ajar dia. Macam ni. Penyakit was-was ni harus dia diobati. Macam ni. Wallahu a'lam. Bagus soalan tu. Tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi